SOP kita atas muka bumi. Ada 3 SOP, 3 skop, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dipanjangkan usia, diberikan dengan nikmat kesihatan, kelapangan. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal kebajikan. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga dan kita dijauhi daripada azab api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah juga sama-sama kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat kali ganda atas amalan yang sedang, yang telah kita laksanakan, dan semoga dipermudahkan urusan kita di dunia dan dipermudahkan urusan kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada petang ni dalam kesempatan yang ada, semoga Allah Ta'ala kira ianya sebagai ganjaran yang membawa kemenangan kepada kita di hari akhirat. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada petang ni iaitu mudah-mudahan Allah terima segala amalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, daripada tajuk yang diberikan, suka saya terang ataupun saya kongsikan bagaimana nak amalan kita diterima oleh Allah. Bagaimana nak amalan kita diterima oleh Allah. Pertamanya, apa sahaja amalan yang kita buat nak Allah Ta'ala terima, kita kena faham innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala ni maha baik dan Allah Ta'ala hanya menerima perkara yang baik. Tuan-tuan pegang istilah tu, innallaha tayyibun. Maksudnya nak Allah Ta'ala terima amalan kita nanti, nak Allah Ta'ala terima amalan puasa kita, nak Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Pertamanya, pastikan ibadah yang kita buat adalah ibadah yang dibuat itu kerana Allah, ataupun kita kata, ataupun kita faham dengan penuh keimanan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketakwaan. Nak Allah Ta'ala terima. Jangan campur adukkan, jangan campur adukkan yang halal dengan yang haram, pahala dosa. Jangan. Sebab Nabi SAW sendiri menyatakan, ketika mana seorang lelaki yang menadah tangan minta doa kepada Allah dalam keadaan apa? Wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Macam mana doa nak mustajab kalau bercampur aduk antara halal dengan yang haram? Macam mana kita nak bagi puasa kita Allah Ta'ala terima kalau dalam masa yang sama? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Nabi SAW menyatakan, khamsun yuftirna siyam. 5 benda yang membatalkan, yang menghilangkan pahala puasa. Macam mana Allah Ta'ala nak terima? Dalam bentuk, dalam masa yang sama puasa kita puasa, tapi
benda yang disebutkan dengan dilarang, larangan, kita bantai buat. 5 benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nak Allah Ta'ala terima, nak Allah Ta'ala beri pahala, nak Allah Ta'ala jadikan amalan ini sebagai kunci kita nak sampai kepada syurga Allah. Antara 5 benda ni jangan buat. Bukan antara 5 perkara ni, ingat. Apa yang pertama? Al-kadhibu, tipu. Jangan qulil haq walau kana murran. Cakap benda yang baik ataupun cakap kebenaran, sebutlah kebenaran, bagi tahulah kebenaran walau benda itu pahit. Falyaqul khaira aw liyasmut, sama ada cakap benda yang baik ataupun duk diam. Al-kadhibu utama. Yang kedua, al-ghibatu, ghibah. Apa ghibah? Mengumpat. Bulan Ramadan kita duk mengharapkan ganjaran imanan wahtisaba, keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Mulut kita ni jangan mengumpat orang, dan telinga kita jangan mendengar umpatan. Kalau tidak, habis pahala kita, penat kita. Yang ketiganya apa? Wan namimatu fitnah, mereka-reka cerita. Baik itu tuan-tuan, tambah-tambah di akhir zaman Nabi SAW ataupun akan hilang di dada-dada manusia, akan hilang 3 ilmu dalam diri manusia di akhir zaman. Yang pertama, ilmu faraid, harta pusaka. Yang kedua, ilmu Al-Quran. Berapa ramai baca Al-Quran tapi tanpa ilmu. Yang ketiga, ilmu berkaitan dengan husnuzzan, baik sangka. Baik itu tuan-tuan, fitnah ni baik daripada buruk sangka tu. Itu kena jaga. Yang ketiga. Yang keempat, wan nadharu bi syahwatin, tengok seseorang itu dengan syahwat. Sebab tu yaghuddu min absarihim, mata ni kena jaga betul-betul. Dan yang kelimanya, wal yaminul kadhib, iaitu sumpah palsu. Itu maksudnya, kalaulah kita benar, kita nak cari redha Allah, kita nak mengharapkan semoga puasa kita, amalan kita diterima oleh Allah, pastikan kita jaga yang halal dengan yang haram. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita istiqamah. Istiqamah apa? Teruskan. Baik itu bila sebut istiqamah, tuan-tuan pegang kalimah ni, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Tuan-tuan, jadikanlah dia kita hamba Allah, kun rabbaniyan, jadikanlah dia kita hamba Allah, wala takun, jangan sekali-kali ramadaniyan, jangan sekali-kali kita jadikan diri kita hamba kepada Ramadan. Apa maksud dia? Mai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh baca Al-Quran banyak, alhamdulillah. Mai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh solat berjamaah, alhamdulillah. Mai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh jaga solat 5 waktu, alhamdulillah. Mai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh jaga aurat, tuan-tuan, alhamdulillah. Mai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh jaga lidah, tuan-tuan, alhamdulillah. Mai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh kadang-kadang dengan program-program sedekahnya, alhamdulillah. Cantik dah tuan-tuan. Tapi istiqamahkan amalan tersebut. Jangan tuan-tuan anggap bulan untuk buat baik hanya Ramadan, maka kita adalah hamba kepada Ramadan. Bukan hamba Allah. Hamba Allah waktu terakhir, last sekali kita akan hentikan ibadah kita saat kita meninggal dunia. Itu hamba Allah. Bulan Ramadan, bulan kita nak belajar untuk memperbanyakkan amalan. Habis Ramadan, istiqamahkan amalan. Kalau kata bulan Ramadan, tuan-tuan boleh baca Al-Quran. Bulan tak Ramadan pun baca Al-Quran. Berapa banyak yang tuan-tuan boleh buat? Baca-baca. Bulan Ramadan, tuan-tuan boleh solat sunat tarawih. Habis bulan Ramadan, tuan-tuan solat sunat qiyam. Tuan-tuan buatlah solat sunat ba'di hasya. Buat 2 rakaat.
Habis 2 rakaat tu tak nak buat solat sunat witir. Mungkin takut kita tak terjaga malam, buat siap-siap. Macam tu. Kalau bulan Ramadan kita boleh sedekah sebab kita nampak ganjaran yang banyak. Tak bulan Ramadan pun ganjaran banyak juga, sedekah juga. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 3 tanda orang yang bertakwa, 3 ciri ahli syurga Allah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. 3 ciri ahli syurga Allah. Alladzina yunfiqu, orang yang menginfakkan harta sama ada senang ataupun susah. Wal kadhimina al-ghaidh, orang yang tiasa jaga marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang sentiasa memaafkan orang lain. Betul kan? Sedekah bukan bulan Ramadan saja, tak Ramadan pun sedekah. Sebab istiqamah atas amalan yang kita buat, istiqamah atas apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, istiqamahkan terus. Jangan hentikan benda ni dalam bulan Ramadan. Sebab imanan wahtisaba, orang beriman bukan bulan Ramadan saja, tapi orang beriman sehinggalah dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Man faraqur ruhul jasad idza mata ibnu adam, masa dia meninggal baru putus amalan. Maka ketika itu selesai dah ibadah kita. Saat hidup ibadah. Itu tuan-tuan kena faham. 3 tugas kita di atas muka bumi Allah. Kalau kita faham tugas kita atas muka bumi Allah, insya-Allah kita akan jadi manusia yang istiqamah atas amalan. Tuan-tuan faham je, tuan-tuan kenal. Tuan-tuan kena tahu apa skop kerja kita atas muka bumi. Apa tugas kita atas muka bumi? Apa SOP kita atas muka bumi? Ada 3 SOP, 3 skop, 3 rule yang bila kita hidup je ada 3 benda ni tugas kita. Yang pertama apa? Illa liya'budu, untuk beribadah ya. Hidup kita atas muka bumi tak ada hal lain untuk beribadah ya. Apa saja ibadah itulah kita buat. Tapi ibadah yang kita buat mesti mengikut kepada syariat, berpandukan syariat ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita tadi mengganggu orang lain, jangan sampai ibadah kita tadi menolak kepada keharmonian. Tak, Islam larang. Tapi mengikut pada syariat. Illa liya'budun, ibadah. Tugas kita atas dunia ni ibadah ya. Tugas kita bukan buat maksiat, tugas kita ibadah. Yang kedua, apa tugas kita atas muka bumi Allah Ta'ala ni? Khalifah, pemimpin. Seorang imam pemimpin kepada makmum dia, seorang ketua pemimpin kepada orang bawahan dia, seorang pemimpin, seorang menteri, seorang ketua kampung, seorang yang berjawatan dalam negeri ataupun negara, memimpin kepada rakyat dah. Seorang suami memimpin, bertanggungjawab terhadap isteri dan ahli keluarga dia. Seorang isteri bertanggungjawab terhadap harta suami dia. Seorang pekerja bertanggungjawab terhadap harta majikannya. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita ada tanggungjawab. Setiap kita memimpin. Paling tak ada pun kita pimpin diri kita nak bawa kepada syurga Allah. Tentu nak pimpin. Tambah-tambah kalau kita hari ini kita seorang ayah, kita seorang suami, tolonglah tuan-tuan. Cek macam mana isteri kita beli baju raya dia. Cek macam mana anak perempuan kita beli baju raya dia. Menepati syariat ke ada, labuh ke ada tudung dia, longgak ke ada pakaian dia, nampak ke ada tubuh badan dia, rupa bentuk badan dia. Cek. Sebab kita memimpin, kita pemimpin, kita ketua. Takut-takut di hari akhirat kita yang beribadah banyak atas muka bumi, kita ada satu dosa yang mencampakkan kita dalam neraka, iaitu dosa lalai. Kita tak tegur, kita buat tak tahu, kita pentingkan diri, sedangkan kita pemimpin. Tuan-tuan faham tugas kita yang kedua, kita pemimpin. Kita lah nak bawa diri kita pergi ke mana. Tuan-tuan lah yang pegang steering, yang tuan-tuan nak bawa diri tuan-tuan kona kiri, kona kanan.
Semua dah ada buku panduan dia. Tuan-tuan dah ada map dah. Tuan-tuan dah ada dia punya peta dah. Nak sampai tu, tuan-tuan lah yang menggerakkan dia. Ke mana tuan-tuan bawa? Tuan-tuan adalah pemimpin. Saya adalah pemimpin. Pada diri saya sendiri, pada keluarga saya sendiri, kepada masyarakat dan sebagainya. Tuan-tuan pemimpin sendiri. Satu yang kedua tuan. Dan tugas kita yang ketiga, iaitu untuk menerima ujian. Allah Ta'ala ciptakan manusia atas muka bumi Allah Ta'ala ni tuan-tuan untuk tempat terima ujian, terima musibah. Lepas tu bulan Ramadan kita boleh tahan puasa, bulan Ramadan kita boleh tahan tak makan daripada subuh sampai ke maghrib. Kita boleh buat ibadah yang banyak, kita boleh tahan sabar kita boleh sedekah, keluarkan harta kita. Sebab apa mai bulan yang tak Ramadan kita tak, sebab kita tak faham. Allah Ta'ala jadikan kita atas muka. Tugas kita yang ketiga apa? Untuk terima ujian. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 5 keadaan, 5 ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 ni tuan. Allah Ta'ala akan uji kita dengan al-khawf, takut. Allah Ta'ala uji. Maksudnya mungkin bulan Ramadan kita juga takut dan sebagainya. Habis bulan Ramadan takut Allah. Kemudian al-ju', lapar. Bulan Ramadan kita lapar, bulan tak Ramadan pun Allah Ta'ala akan uji kita juga dengan kelaparan. Sabarlah. Kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Mungkin nanti kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kurang harta kita. Sabarlah. Wal anfus, kematian. Nanti satu hari Allah Ta'ala akan uji kita dengan kematian. Mungkin orang yang kita sayang meninggal dunia, kita sendiri meninggal dunia dan sebagainya. Dan was-samarat, dengan tumbuh-tumbuhan ataupun pertanian. Wa basyiris sabirin. Siapa orang berjaya? Orang sabar. Betul nak istiqamah tuan-tuan. Ingat tugas kita ya. Tugas kita yang hidup atas muka bumi, kalau bulan Ramadan kita beribadah, luar bulan Ramadan pun ibadah. Kalau bulan Ramadan pun kita tahu kita nak bawa dia, kita mai ke masjid, mai kepada surau, nak mai solat, nak baca Al-Quran. Luar Ramadan pun macam tu je tugas kita. Kalau bulan Ramadan orang uji sikit, Allah Ta'ala uji, boleh sabar. Inni saimun, aku tengah puasa. Luar bulan Ramadan pun sabar je. Istiqamah. Cuma bulan Ramadan mungkinlah ibadah kita tu secara kita katakan laju banyak. Tapi luar bulan Ramadan istiqamah juga cuma sikit, tak apalah. Fastaqim. Istiqamah kan. Tak apa, banyak ke sikit ke, buat, yang penting buat, jangan tinggal. Itu yang kedua tuan-tuan. Untuk mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, amalan kita. Yang keduanya istiqamah. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, yang kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan kita yang ketiganya tuan-tuan, memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Orang Islam senjata dia doa, berdoa kepada Allah. Lepas tu bila kita sampai kepada Aidilfitri, tuan-tuan jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, istilah, perkataan, ungkapan yang digunakan saat kita bertemu dengan orang, iaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kita minta semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan amalan mereka, wa salihul a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala terima semua ibadah dia. Lepas tu bila jumpa orang, taqabbalallahu minna, taqabbalallahu minna, taqabbalallahu minna, kita doa semoga Allah Ta'ala terima setiap amal ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya, dan Allah Ta'ala kira sebagai jalan kebaikan. Sebab tu doa tu penting. Duduk saja doa kepada Allah. Hidup manusia ni kena banyak berdoa.
Hidup manusia ni kena banyak meminta. Allah Ta'ala tak pernah tolak doa-doa orang yang meminta. Allah Ta'ala suka orang yang meminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pastinya aku akan memakbulkan, aku akan menerima doa kalian. Ud'uni, minta ke Allah. Semoga Allah Ta'ala istiqamahkan amalan kita. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang dilakukan oleh kita sebagai satu kebaikan yang membawa kepada syurga. Doa. 3 benda ni. Pertama, yang saya katakan tadi, jangan campur adukkan. Yang kedua, istiqamah. Yang ketiga tadi, doa. Semoga apa yang kita buat Allah Ta'ala berkati. Semoga apa yang kita buat Allah Ta'ala terima. Semoga apa yang kita buat Allah Ta'ala kira, walaupun mithqala dzarrah, walaupun sebesar zarah apa yang kita buat, semoga kita harapkan wahtisabah, kita mengharapkan mudah-mudahan apa yang kita buat itu adalah sebagai sesuatu kemenangan kepada kita dan sebagai satu ghufira lahu, pengampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka saat kita sambut Aidil Fitri, saat kita sambut hari perayaan, maka itulah perayaan kemenangan, sebab kita kembali kepada fitrah. Itu nama Aidil Fitri. Yang mula kita harap imanan, kita mengharapkan pahala, mengharapkan pengampunan, dan kita berjaya untuk sampai kepada kemenangan di dunia saat kita sambut Aidil Fitri, dan kemenangan di hari akhirat dengan dibebaskan daripada neraka Allah wal-a'yadzu billah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi secara kesimpulannya daripada tajuk yang disebutkan tadi, apa yang saya sebut 3 benda tadi. Pertamanya tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, yang berkaitan dengan jangan campur adukkan nak Allah Ta'ala terima, mengharapkan Allah Ta'ala menerima setiap amalan kita. Yang pertama, jangan campur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Kemudian istiqamahkan amalan kita. Kalau kita benar nak Allah Ta'ala terima, untuk kita jadi hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dan yang ketiganya tadi, untuk kita faham dan untuk kita tetapkan, untuk kita mengharapkan, dah kita buat dah, maka berdoalah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita serah pada Allah, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Maka semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita itu kebaikan-kebaikan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, secara kesimpulannya, marilah sama-sama kita meneruskan amal ibadah kita sementara tetamu Ramadan masih ada dengan kita. Jangan kita biarkan tetamu Ramadan yang masih ada dengan kita disia-siakan lagi beberapa hari, dan saat selesainya pulangnya Ramadan, maka ketika itu kita sambutlah tetamu Aidil Fitri. Maka ketika itu sambutlah tetamu Syawal tadi dengan penuh kegembiraan. Tapi jangan kali-kali dalam tempoh yang ada kita mensia-siakan hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan, dan malam ni adalah malam 27 Ramadan. Pastikan ibadah kita dipertingkatkan. Malam yang ganjil, mungkin malam ni malam Al-Qadar, mungkin esok, mungkin lusa. Pastikan setiap malam adalah malam ibadah, setiap malam adalah malam amalan, setiap malam malam membaca Al-Quran, setiap malam kita salat tarawih, setiap malam yang kita mendekatkan diri kita dengan Allah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala terima setiap amal ibadah kita di dunia, dan juga menjadi sebagai ganjaran bagi kita di hari akhirat kelak, insyaAllah. Jadi sampai sekarang itu dulu untuk petang ni. Semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang pada kuliah bulanan yang hari yang sebelum-sebelum ni. Jadi semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala panjangkan kita untuk kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Jadi yang baik itu kepada Allah, yang lemah itu pada kelemahan diri saya sendiri. Saya dahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وبالله توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.